Ya, itu antara respon balas daripada sebahagian masyarakat berkenaan Belanjawan 2025. Kita juga akan menganalisis bagaimanakah pandangan dalam sudut ekonomi dan juga dari sudut akademik berkenaan tentang Belanjawan 2025 ini. Bersama dengan saya pada ketika ini adalah Dr. Naziatul Aziah Muhammad Razi yang juga merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami lebih kurang 2 jam kita mendengar pembentangan rang undang-undang perbekalan 2025 atau Belanjawan 2025 itu membugar ekonomi. Itu tema yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebelum kita bergerak lanjut, Doktor, ya, pasti tumpuannya terarah banyak kali disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar berkenaan golongan berpendapatan rendah. Jadi bagaimana Belanjawan 2025 kali ini pada pandangan Doktor sendiri dilihat sebagai satu belanjawan yang memberikan ruang dan juga peluang kepada golongan berpendapatan rendah dalam konteks membantu dan juga mengeluarkan mereka daripada lantai itu dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berada dalam konteks ekonomi semasa. Okey, terima kasih Encik Ismail. Yeah. Alright, okey. Belanjawan telah dibentangkan pada baru-baru ini. Okey, pada hari Jumaat masih lagi baru, okey. And semua pihak bercakap mengenainya. Tapi apa yang dapat dikatakan, okey, rumusan pada belanjawan ini banyak memfokuskan kepada mereka kumpulan-kumpulan yang berpendapatan rendah ataupun kumpulan-kumpulan rentan. Okey, terutamanya dalam aspek pertama ataupun peningkatan bantuan sumbangan tunai rahmah dan sebagainya. Okey, suka saya untuk menyatakan bahawa ambil daripada pakar-pakar ekonomi seperti Joseph Stiglitz, Abhijit Banerjee dan Esther Duflo yang berpendapat bahawa pindahan tunai adalah satu alat fiskal yang paling berkesan untuk mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dan membantu golongan-golongan rentan ini. Manakala pindahan tunai langsung kepada golongan miskin bukan sahaja dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka, malahan juga akan merangsang kepada permintaan agregat yang akan seterusnya merangsang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Justru pertambahan sumbangan tunai rahmah yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri dalam belanjawan baru-baru ini akan diharapkan akan memberi kesan positif dan meningkatkan pendapatan boleh guna kumpulan-kumpulan berpendapatan rendah. Seterusnya akan mengurangkan tekanan ekonomi serta membolehkan mereka memenuhi keperluan asas mereka. Itu yang dapat saya katakan. Ya, itu berkenaan tentang golongan berpendapatan rendah dan yang difokuskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar juga adalah untuk mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Satu lagi yang menarik dalam Belanjawan 2025 adalah berkenaan kemampuan pemilikan rumah ataupun pembelian rumah khusus kepada golongan muda dan pemilikan rumah bagi kali pertama. Ada juga saya terbaca ya dalam Belanjawan 2025 adalah insentif cukai sehingga RM7,000 bagi tempoh 3 tahun untuk pembelian rumah bagi kali pertama untuk rumah di bawah RM500,000. Jadi apa lagi yang difikirkan menarik untuk kita bincangkan dalam konteks perumahan bagi pemilikan perumahan ini, Doktor, melalui Belanjawan 2025? Okey, untuk pemilikan rumah dalam belanjawan ini, apa yang menarik adalah mengenai skim perumahan pembelian rumah pertama, terutamanya kepada golongan-golongan muda. Okey, kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah utama termasuk pemberian subsidi dan juga pengurangan kadar faedah untuk pembelian rumah pertama. Okey, selain itu kerajaan juga akan memperkenalkan program pinjaman perumahan yang lebih fleksibel dan juga menyediakan kemudahan pemindahan yang lebih mudah diakses untuk golongan muda. Tambahan pula insentif cukai bagi pemaju untuk perumahan mampu milik juga akan diperkenalkan bagi memastikan harga rumah yang ingin dimiliki oleh golongan muda ini lebih berpatutan. Okey, seterusnya seperti yang telah diumumkan baru ini, kelulusan jaminan kerajaan sebanyak 12.8 bilion dalam Belanjawan 2025 kepada 57,000 pembeli rumah pertama dan jaminan pembiayaan perumahan sehingga 10 bilion ringgit diharap dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh golongan muda yang berhasrat untuk memiliki rumah pertama mereka, kerana pembelian rumah pertama di kalangan golongan muda adalah suatu isu yang sangat-sangat penting untuk difokuskan dan dibincangkan kerana dia akan menjejaskan kepada kesejahteraan golongan muda yang berkeinginan untuk memiliki rumah
pertama ataupun rumah yang kekal bagi golongan-golongan ini. Ya, menarik pandangan doktor itu kerana di bawah skim perumahan itu juga kerajaan juga melihat fokus kepada skim jaminan kredit perumahan juga turut diberi tumpuan untuk menambahkan lebih banyak kemampuan bagi golongan muda ini memiliki rumah. Dan seperkara lagi adalah berulang kali juga disebut berkenaan golongan orang kurang upaya dalam Belanjawan 2025. Jadi pemantauan kepada insentif yang diberikan itu, apakah antara perkara-perkara yang diberikan tumpuan kepada memberi gambaran dan juga bukan saja bantuan tetapi keselesaan kepada golongan orang kurang upaya ini. Right, okay. So dalam setiap belanjawan, kumpulan ini adalah kumpulan yang menerima fokus utama. Tidak terkecuali mereka adalah golongan penting yang perlu diberikan tumpuan utama. Justru dalam belanjawan dibentangkan, kerajaan akan memperkenalkan satu sistem pemantauan bersepadu yang melibatkan pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Mekanisme ini akan membolehkan pengumpulan data yang berterusan dan juga sistematik mengenai keberkesanan insentif yang disalurkan oleh kerajaan kepada kumpulan ataupun golongan orang kelainan upaya ini. Seterusnya, kerajaan akan bekerjasama rapat dengan NGO dan organisasi masyarakat sivil yang bekerja secara langsung dengan komuniti OKU. Hal ini penting kerana NGO sering mempunyai akses yang lebih dekat kepada golongan OKU dan mereka lebih memahami cabaran yang dihadapi oleh golongan ini. Justru pemantauan akan dilakukan secara berterusan ke atas pemberian insentif kewangan seperti bantuan tunai dan juga potongan cukai bagi memastikan mereka yang benar-benar memerlukan, terutamanya kumpulan OKU ini, memperoleh manfaat secara langsung. Itu paling penting. Itu komitmen yang ditunjukkan melalui dokumen Belanjawan 2025. Doktor, kita nak menyaksikan seketika prospek ataupun laporan prospek ekonomi seketika sebelum kita menyambung perbualan kita. Jadi, mari sama-sama kita saksikan apakah antara yang telah pun digarapkan dalam laporan prospek ekonomi menjelang 2025. Kerangka ekonomi madani memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara dengan menggalakkan aktiviti nilai tambah lebih tinggi yang seterusnya mengukuh daya saing ekonomi negara. Pada separuh pertama 2024, Malaysia telah membuktikan daya tahan ekonomi melalui kadar pertumbuhan yang menggalakkan iaitu 5.1%. KDNK pada tahun 2024 disemak naik antara 4.8% hingga 5.3%, melebihi sasaran awal antara 4% hingga 5%. Pemberkasan ini dipacu oleh pengukuhan permintaan domestik, pemulihan ekspor dan pengembangan pesat sektor pelancongan. Pencapaian ini menggambarkan keutuhan ekonomi negara dengan kadar pertumbuhan dijangka stabil antara 4.8% hingga 5.3% pada tahun 2024, lantas menyelakan lagi daya tahan dan potensi negara ke arah kemakmuran yang mampan. Menuju ke hadapan, ekonomi diunjur berkembang antara 4.5% hingga 5.5% bagi tahun 2025. Kerajaan juga telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dengan defisit fiskal dianggar berkurangan kepada 4.3% daripada KDNK tahun ini dan seterusnya bertambah baik kepada 3% bagi tempoh jangka masa sederhana. Justru Belanjawan 2025 akan terus memberikan penekanan terhadap aspek menaikkan shilling dengan mentransformasi lanskap ekonomi negara dan pada masa sama menaikkan lantai melalui usaha mempertingkatkan kualiti hidup. Tahun 2025 menjanjikan harapan tinggi untuk Malaysia memandangkan negara masih mempertahankan asas pembangunan yang telah dibina selama ini. Sekian laporan prospek ekonomi 2025 bersama saya, Muhan Cirasame. Ya, terima kasih Mohan Cinasami untuk perkongsian yang dibawakan prospek ekonomi menjelang 2025. Masih lagi bersama dengan Dr. Naziatul. Tadi kita bercerita berkenaan tentang OKU, peruntukan yang telah pun digarapkan dalam Belanjawan 2025. Warga emas juga tidak terkecuali kerana ada beberapa insentif yang juga turut disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagaimana perincian kepada aspek warga emas ini juga turut memberikan konteks kelestarian hidup kepada warga emas dalam konteks masyarakat kita pada hari ini.
dalam konteks warga emas, seperti yang mungkin umum sedia maklum, Malaysia akan menuju kepada negara menua. Justru kerajaan perlu mempersiapkan satu ekosistem yang kukuh bagi menyokong kepada warga emas ini. Justru bagi memastikan kesejahteraan warga emas terus terpelihara, Belanjawan 2025 akan memperluas skim bantuan kebajikan warga emas itu dengan meningkatkan jumlah bantuan tunai dan memperkenalkan program perkhidmatan penjagaan kesihatan komuniti. Selain itu, akan ada insentif bagi syarikat yang mengambil pekerja warga emas bagi memastikan tahap produktiviti mereka konsisten, memastikan mereka kelangsungan hidup mereka mampu untuk memperolehi pendapatan walaupun selepas dalam tempoh berpencen, orang kata kan. Khususnya membina lebih banyak pusat penjagaan harian yang disubsidi oleh kerajaan untuk warga emas dan meningkatkan fasiliti dan kemudahan-kemudahan untuk warga emas. Juga saya tertarik apabila ada pelanjutan dalam pelepasan cukai itu apabila dilanjutkan kepada datuk dan juga nenek. Ini yang menariknya, bukan saja kepada ibu dan bapa, tetapi dalam cukai pendapatan itu dimasukkan kepada datuk dan juga nenek. Itu satu yang menarik untuk kita membawa gambaran menjaga warga emas itu sebahagian daripada tanggungjawab yang perlu untuk dilaksanakan oleh semua pihak. Seperkara lagi, Doktor, berkenaan rasionalisasi subsidi yang dirancang. Ini bagi memastikan bahawasanya bukan saja kita memastikan kestabilan dan membugar ekonomi, tapi ia tidak akan menjejaskan golongan miskin dan berpendapatan rendah apabila kitaran ekonomi itu berlangsung daripada rasionalisasi subsidi. Jadi bagaimana ia boleh berlaku dan bagaimana boleh kita terangkan, Doktor? Satu rasionalisasi subsidi ini adalah satu perkara yang telah menjadi perdebatan banyak pihak. Isu sensitif. Namun begitu, kerajaan bercadang dan mungkin memberikan jaminan untuk melindungi golongan miskin dan berpendapatan rendah melalui pengenalan mekanisme subsidi bersasar. Ini bermakna hanya golongan yang benar-benar memerlukan akan memperoleh manfaat daripada subsidi bersasar ini dan bagi memastikan mereka tidak terjejas oleh kenaikan kos sara hidup. Seterusnya, daripada rasionalisasi subsidi ini, hasilnya itu akan disalurkan kepada program bantuan bersasar yang diperluas sebagai salah satu saluran ataupun langkah tambahan untuk membantu golongan rentan. Selain itu, langkah pembetulan melalui pemantauan berterusan akan dilaksanakan dengan segera jika didapati pengurangan subsidi ini membawa kepada kenaikan harga barangan secara drastik yang akan membebankan golongan berpendapatan rendah secara khususnya dan golongan-golongan lain. Sebab kita tidak mahu rasionalisasi subsidi ini diambil kesempatan oleh sesetengah pihak dan seterusnya kumpulan yang berkemampuan akan terbeban dan seterusnya membawa mereka kepada situasi yang lebih sukar. Justru perkara ini perlu diperhalusi dan perlu ada pemantauan secara berterusan agar ia tidak membebankan kumpulan-kumpulan selain daripada golongan miskin dan juga kalau responnya dan ratingnya untuk belanjawan itu, apakah Doktor berpuas hati dengan belanjawan untuk 2025? Sejujurnya setelah meneliti rangkuman belanjawan yang baru dibentangkan pada hari ini, saya melihat kepada fokus dan matlamat kerajaan terhadap kumpulan yang berpendapatan rendah untuk menghapuskan kumpulan miskin dan juga ketidaksamaan ekonomi, pendapatan yang lebih adil dan saksama kepada semua. Dan seterusnya kerajaan juga telah mengumumkan bahawa pada belanjawan kali ini mereka akan melaksanakan dasar fiskal mengembang bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negara, meningkatkan pendapatan agregat dalam negara. Justru jika dalam konteks membantu mereka yang berpendapatan rendah dikira amat baik dan amat relevan.
Ya, Okey. baik. Namun banyak lagi perlu diperhalusi dan perlu diteliti, dibahaskan lagi. Terutamanya kumpulan-kumpulan ataupun golongan-golongan selain daripada mereka yang berpendapatan rendah. Okey, insya-Allah kalau ada kesempatan lain kita akan bersama dengan doktor lagi untuk kita membahaskan dan juga membawa perincian berkenaan Belanjawan 2025. Terima kasih Dr. Naziatul Aziah Muhammad Razi dari Universiti Kebangsaan Malaysia bersama dengan kami pada pagi